العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Kita sampai kepada bab yang ke-29 InsyaAllah. Al-Bab Al-Tasi' wal-Ashrun Fi Fadilatir Rami. Fi Fadilatir Rami. Ini fadilat ataupun kelebihan melontar anak panah, ya? Atau kita boleh kiaskan dengan menembak, ya? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab yang ke-29 pada menyatakan kelebihan melontar anak panah, kerana firman Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Dan bersedia oleh kamu bagi mereka itu, yakni bagi seteru kamu, akan barang yang sekuasa kamu daripada kuat dan daripada menambatkan kuda. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan tentang persediaan untuk kaum muslimin bersedia menghadapi peperangan, untuk menghadapi musuh. Maka sewajarnya mereka membuat persediaan, ya, dengan kekuatan yang ada pada mereka. Dan bersedia oleh kamu bagi mereka itu, yakni untuk menghadapi orang-orang musuh-musuh itu, yakni bagi seteru kamu, akan barang yang sekuasa kamu daripada kekuatan, ya, min quwwatin wa min ribatil khayl, dan daripada menambatkan kuda, yakni persediaan kenderaan untuk kegunaan dalam peperangan, ya, daripada ayat surah Al-Anfal ayat 60. Dan mentafsir Nabi SAW akan kalimah quwwah itu min quwwatin, ya, quwwah itu, perkataan kuat itu Nabi SAW tafsirkan dengan melontar anak panah, yakni pada zaman baginda Nabi SAW, ya, antara senjata yang digunakan pedang, ya, kita pun sedia maklum pedang, ya, lembing, tombak, ya, dan juga mereka ada panah, ya, yang mana dengan panah itu memerlukan kekuatan untuk menarik busur panah itu, dan memerlukan kepada daya penempuan, ya, fokus kepada sasaran, ya. Ianya memerlukan latihan. Bukannya semua orang boleh memanah tepat, ya. Dia perlu pada latihan, ya, dengan latihan yang berterusan, selalu dia setiap hari dia berlatih, maka dia punya sasaran itu akan menjadi lebih tepat, ya. Dan di situ akan bina kekuatan otot-otot lengan dia, bahu dia, badan dia, semuanya memainkan peranan. Ianya bagus untuk, ya, fizikal tubuh badan, ya. Jadi ini baginda Rasulullah SAW menafsirkan kalimah quwwah daripada firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan persediaan kekuatan melontar anak panah, ya. Kerana nak tarik busur panah tu pun, kalau panah tu yang betul-betul pergi jauh tu, dia perlu tegak dia punya tu kan, tali tu perlu tarik kuat-kuat, ya, itu baru dilepaskan, ya. Jadi Nabi SAW mentafsirkan akan kuat itu dengan melontar anak panah, seperti mana riwayat daripada Hadrat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku dengar baginda Rasulullah SAW padahal ia di atas mimbar, ya. Aku dengar, ya, Rasulullah SAW padahal ia di atas mimbar. Ini ketika mana baginda Nabi SAW sedang berada di atas mimbar, baginda SAW menyebutkan, ya, bersabda, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu
ala innal quwwata ar-ramyu. Ya, daripada firman Allah Taala tadi, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, min quwwatin, maknanya daripada kekuatan yang ada pada kamu tu, hendaklah kamu membuat persediaan untuk menghadapi musuh-musuh kamu. Ya, dan bersedia oleh kamu bagi seteru akan barang sekuasa kamu dengan kekuatan, ya, dengan kuah yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu tu. Dengan kekuatan kamu tu, buat persediaan untuk menghadapi musuh-musuh kamu. Kemudian Nabi SAW bersabda, ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu. Ketahui olehmu bahawasanya kekuatan itu adalah melontar. Melontar yang dimaksudkan di sini pada zaman dahulu adalah melontar anak panah. Diulang-ulang akan 3 kali. Sabda Nabi SAW, man rama sahman fi sabilillahi kaman a'taqa raqabatan. Barang siapa melontar ia akan anak panah di dalam perang sabilillah, yakni perang kufar kerana meninggikan agama, yakni dalam perang menghadapi musuh-musuh daripada kalangan kaum musyrikin, kafirin, ya. Maka apabila kita melontar akan anak panah di dalam perang sabilillah, itu mendatangkan, ya, pahala yang besar. Adalah ia seperti orang yang memerdekakan sahaya. Dan sabda Nabi SAW, allimu auladakum as-sibahah wal-ramya bis-sihami wal mar'atal mighzal. Ajarkan oleh kamu akan segala anak-anak kamu akan berenang di dalam air. Ya, allimu auladakum, ajarilah anak-anak kamu as-sibahah, yakni berenang, war-ramyu, dan melontar dengan anak panah, ya, war-ramya bis-sahmi, ya, dan melontar dengan anak panah, wal mar'ata al-mighzal, dan bagi anak perempuan pula diajarkan dengan mi'zal. Mi'zal itu alat menenun, yakni menjahit. Yakni kerana bahawasanya Allah Ta'ala kasih kepada mukmin, yakni orang-orang beriman yang mempunyai pekerjaan, yakni ada kegiatan aktiviti yang dikerjakannya, ya, ada af'al, perbuatan, pekerjaan. Dan memurkai akan orang yang batal. Batal yakni bermain-main dan mensia-siakan umur, yakni tak ada sesuatu pun amal dia yang amal duniawi yang dilakukan dengan secara bersungguh-sungguh, ya. Dia hanya sibuk bermain-main saja tanpa ada kegiatan-kegiatan aktiviti, ya, pekerjaan untuk dilakukan. Wa idza da'aka abawaka fa'ajib ummak. Dan apabila menyeru akan dikau oleh dua ibu bapa engkau, maka perkenan olehmu akan ibu engkau, yakni didahulukan jawab seru ibu, kemudian dijawabkan seru bapa. Dan pada hadis ini menunjukkan atas bahawa didahulukan ibu-ibu atas bapa pada berbuat baik pada keduanya. Seterusnya tentang riyadhah. Sebaik-baik riyadhah ialah memanah, ya. Riyadhah ni, ya, macam kegiatan hobi kita lah, ya, untuk senaman kita, ya. Dan sabda Nabi SAW, ar-ramyu 'alal gharadi karramyi 'alal jihadi. Melontar atas kikat sasaran itu seperti melontar atas perang sabil. Yakni kikat sasaran tu apa? Tempat kita berlatih memanah tu kan, ada tempat yang kita letakkan, tempat kita nak aimkan, ya, sasarkan panah kita tu. Jadi melontar atas kikat sasaran itu pun seperti ganjaran pahala dia seperti melontar pada perang sabil, ya. Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran pahala yang sama seperti mana kita perang sabil. Walaupun kita melontar tu bukannya di perang sabil, hanya di medan sasar, ya, medan sasaran untuk kita buat latihan. Yakni belajar menempuh kikat sasaran itu pahalanya seperti melontar akan seteru di dalam perang sabil apabila baik niatnya. Yakni niat kita tu berlatih tu, niat kita nanti di mana berlaku perang, ya, malhamah ataupun jihad untuk menentang orang-orang kafir, ya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala
takdirkan mungkin kita berada dalam situasi untuk berjihad di jalan Allah, maka kita ada persediaan dengan persenjataan kita. Walaupun kita tak ada machine gun ke apa, pistol ke apa, sekurang-kurangnya kita ada satu alat senjata untuk memanah, ya. Tapi niat kita tu, jadi kita berlatihlah niat memanah. Dan sekarang ni kan boleh ada banyak tempat-tempat menyediakan tempat latihan memanah untuk aktiviti riyadhah, ya. Kerana ia antara aktiviti bersukan, ya. Boleh kita melatih memanah, buat persediaan. Niat kita tu sedia untuk jihad dah, ya. Tak ada masalah. Jangan saja nak pergi sasar kat orang pula, tak tentu pasal. Itu menjadi masalah, ya. Dan pada setengah riwayat, melontar anak panah itu sebaik-baik permainannya kamu dengan dia, kerana belajar bagi perang. Nampak? Jadi apabila kita belajar memanah tu dengan niat buat persediaan, jika Allah Ta'ala takdirkan ada berlaku perang jihad, mana aku sedia, ya, dengan kemahiran kita melontar anak panah itu. Jadi sebaik-baik permainannya kamu dengan dia, ya, melontar anak panah itu kerana dengan niat untuk apa? Untuk belajar sebagai persediaan untuk menghadapi perang, ya. Perang sabilillah, ya, perang kerana menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yaruddu as-sahma 'ala al-marma min al-gharadi kana lahu bi kulli qadamin ajru 'itqi raqabatin." Barang siapa mengembalikan anak panah atas tempat melontar daripada kikat sasaran, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah itu pahala merdeka seorang sahaya. Jadi dalam sesi latihan memanah tu, ya, kita dah panah, dah kena tempat ikat sasaran, kita ambil balik, ya. Dalam kegiatan latihan melontar anak panah itu pun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala. Dengan setiap langkah kita ulang alik, ya, nak pergi ambil anak panah balik daripada tempat kikat sasaran tu, ya, itu pun Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pahala seperti memerdekakan seorang sahaya bagi setiap langkah, bukan bagi setiap panah. Bagi setiap langkah kita dalam aktiviti kita beriyadhah, ya, berlatih memanah itu, ya, berpahala. Subhanallah, ya. Jangan kita ingat orang belajar berlatih memanah tu sia-sia, ya. Itu adalah sunnah dan berpahala apabila betul baik niatnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka ramya ba'da ta'allumi faqad taraka sunnatan min sunnati. Allahu akbar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka ramya, barang siapa meninggalkan ramya, yakni melontar itu, yakni dia sebelum tu dia dah belajar memanah, ya. Dia dah belajar, dia dah ada kemahiran memanah tu, tepat dia punya panahannya. Kemudian daripada belajarnya, maka sesungguhnya meninggal ia akan jalan daripada jalanku. Jadi apabila dia meninggalkan, dia dah ada kemahiran melontar anak panah itu, kemudian dia biarkan kemahiran itu sampai dia panah pun dah tak tepat lagi, maka ianya adalah jauh daripada jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa, ya, meningkatkan kemahiran baginda dalam memanah, sebab baginda sentiasa terlibat dalam peperangan, ya. Selepas baginda berhijrah ke Madinah, setiap tahun ada perang, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'alima ar-ramya summa tarakahu falaysa minna. Barang siapa mengetahui akan melontar, yakni dengan anak panah, kemudian meninggal ia, yakni dia lupakan, dia tinggalkan kemahiran tersebut, dia tak berlatih selalu, ya, maka tiada ia daripada kami. Nampak? Ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mujahid, dia berjihad di jalan Allah, ya, sentiasa. Baginda Nabi SAW ada pedang banyak, bukan satu macam kita. Kita satu pedang apa pun tak ada, ya. Nak simpan golok kat rumah pun takut, ya. Nabi SAW ada banyak pedang dia, lebih kurang 9 ke 11 pedang dia, ya. Banyak 9 pedang, ya. Itu belum lagi yang panah baginda Nabi SAW lagi,
baju besi ada, ya, topi besi ada. Subhanallah, ya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang memimpin peperangan, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka ramya falyartam." Barang siapa meninggalkan melontar, yakni hingga lupa akan dia, maka hendaklah mengulangi melontar dia. Ini kalau siapa yang dah ada kemahiran memanah, mungkin lama ditinggalkan disebabkan PKP namanya, ya, aktiviti pergerakan tu terkawal, tak boleh nak pergi memanah, ya. Tak apa, bila dah boleh dah masuk kepada sesi endemik ni, maka boleh balik kita menggiatkan diri kita tu dalam aktiviti riadah, antaranya memanah ni, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ar-ramya summa tarakahu faqad 'asani." Barang siapa belajar melontar kemudian meninggal ia akan dia, yakni dengan uzur, maka sesungguhnya telah menderhaka ia akan daku. Nampak? Begitu sekali, ya, ancaman ataupun tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita jangan meninggalkan kemahiran, ya, kebolehan kita memanah, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man rama bisahmin fi sabilillah asaba aw akhta'a kana lahu ajru 'itqi raqabatin." Barang siapa melontar dengan anak panah di dalam perang fi sabilillah, mengena ia atau tersalah ia, yakni mungkin sasarannya tepat ataupun mungkin sasarannya tidak tepat, ya, namun baginya pahala, ya. Barang siapa melontar dengan anak panah di dalam perang fi sabilillah, mengena ia atau tersalah, adalah baginya pahala merdeka seorang sahaya. Allahu Akbar. Kena ke tak kena ke tu tak ada masalah. Yang penting melontar dengan anak panah di dalam perang sabilillah. Janganlah dilontar kepada rakan sendiri pula, kepada puak musuh, ya. Dan tersebut di dalam zawajir, barang siapa beruban satu uban di dalam Islam adalah baginya nur pada hari kiamat. Dan barang siapa melontar dengan anak panah di dalam perang fi sabilillah, maka sampai ia akan seteru atau tiada sampai akan dia, adalah baginya seperti merdeka seorang sahaya. Jadi sampai kepada seteru ataupun tak sampai, ini kena ke tak kena ke, itu tidak ada masalah, ya. Itu tidak menjadi syarat. Yang penting dia melontar dengan anak panah di dalam perang fi sabilillah, maka sampai ia akan seteru, yakni kena kepada musuhnya, atau tiada sampai atau tiada kena akan dia, adalah baginya seperti merdeka seorang sahaya. Dan barang siapa merdeka seorang sahaya, apa ganjaran pahalanya? Adalah ia tebusan daripada api neraka satu anggota dengan satu anggota. Allahu Akbar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamur ramya fa innama bainal hadafaini rawdatan min riyadil jannah lirramina fi sabilillah." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamur ramya." Belajar olehmu akan melontar anak panah. Fa innama bainal hadafaini, maka bahawasanya barang yang antara dua kikat sasaran itu, rawdatan min riyadil jannah, adalah merupakan suatu kebun daripada kebun syurga. Lirramina fi sabilillah, bagi segala orang yang melontar di dalam perang sabilillah. Nampak? Jadi barang yang ada di antara dua kikat sasaran tu, ini tempat yang kita nak sasarkan lontaran anak panah kita tu, ya, itu semuanya adalah sebagai ganjaran pahala untuk itu, ya. Nabi SAW ibaratkan ianya sebagai antara satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Ya, seperti mana majlis zikrullah, ya, barang siapa yang menghadiri majlis-majlis zikrullah, ianya adalah seumpama menghadiri majlis taman-taman syurga.
Begitu juga dengan kubur-kubur orang-orang beriman. Kubur-kuburan orang-orang beriman tu adalah seumpama satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi janganlah kita takut nak pergi ziarah kubur orang beriman. Ini kena gertak sikit dengan orang Wahabi nak pergi ziarah kubur pun dah takut dah. Allahu Akbar. Padahal kubur orang-orang beriman adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Jangan pergi kubur orang kafir pula. Itu satu lembah daripada lembah-lembah neraka. Ya, tak apa pergi ziarah kubur hari-hari pun tak apa. Kalau Nabi SAW tiap-tiap malam pergi ziarah kuburan Baqi'. Apa kerja Nabi pergi ziarah tengah malam? Nak siang tak pergi ke? Malam-malam lebih fokus. Orang kata lebih betul-betul suasana tu lebih tenang. Kalau kita hari ni kalau pergi ziarah kubur tengah-tengah malam, orang kata ini pergi jadi kuburiyun lah pula katanya. Dia kata pergi sebuah kubur tengah-tengah malam. Jangan, itu semua dusta ya. Kita menziarahi kubur orang beriman, orang soleh ya, dengan niat untuk zikrul maut ya, mengingati maut ya. Di samping kita menghadiahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun zikrullah, selawat, kita hadiahkan pahalanya ya. Menziarahi orang-orang soleh ni atau orang beriman ya, orang soleh ni kita takkan kalau kita ada saudara mara nak pergi ziarah kubur pun janganlah pergi tengah-tengah malam ya, pergi ziarah siang-siang tak apa. Tapi kalau ziarah kubur orang-orang soleh ni tak apalah kita pergi ziarah tengah-tengah malam ya. Bila ada peluang lah ya, pergi ziarah orang-orang soleh, tak kira dah siang ke malam. Yang penting kita ziarah kerana itu adalah suatu sunnah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bukan kita pergi buat apa-apa sembahan di kubur ya. Kita menziarahi orang-orang soleh ni ketika mereka sudah mati. Seumpama kita menziarahi mereka seperti waktu hidup juga ya. Seumpama, seolah-olah kita hidup. Sebab apa? Mereka hidup di sisi Allah ya. Mereka hidup dalam kubur. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kehidupan di dalam alam barzakh ya, ada hayat dalam kehidupan kubur. Wallahu a'lam ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, belajar olehmu akan melontar anak panah, maka bahawasanya barang yang antara dua kikat sasaran itu satu kebun daripada kebun syurga, raudhatan min riyadil jannah. Maknanya taman-taman syurga tu ada banyak ya. Taman syurga untuk para zakirin, taman syurga untuk para mujahidin ya, taman syurga untuk para ya abidin ya. Macam-macam jenis syurga. Syurga ada banyak tingkatannya, 8 pintu syurga ya. Jadi untuk orang-orang yang buat persediaan dengan lontaran anak panah ya, dia buat latihan melontar anak panah ya. Dalam dia melontar, dalam latihan itu pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran pahala yang besar ya, seumpama satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Ini dalam situasi dia tempat latihan tu, takkan nak berlatih mana dekat jalan raya pula ya, mesti dekat tempat padang ya, tempat yang lapang ya, yang jauh daripada orang lalu lalang ya. 4 perkara tidak termasuk kerja yang sia-sia pada hadis. Dan pada hadis tiap-tiap sesuatu yang lain daripada zikrul azza wa jalla, iaitu selain daripada zikrullah, maka iaitu adalah perkara yang main-main dan sia-sia ya. Melainkan 4 perkara. Pertama, berjalan lelaki antara dua kikat sasaran memanah. Ini berjalannya seorang tu nak pergi ambil anak panah tu ya, dia berulang alik, lepas tu pergi balik latihan tembak lagi ya. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ganjaran pahala. Jadi tidak sia-sia kegiatan aktiviti dia tu ya. Kemudian mengajar akan kudanya, nak latih, nak jinakkan kudanya, bermain-main akan ahlinya. Ini wallahu alam, ahli apa dia tidak nyatakan di sini ya. Mungkin bagi ahli, bagi setiap bidang pekerjaan tu, maknanya dia sibuk dengan urusan bidang dia masing-masing. Kemudian yang keempat, belajar berenang di dalam air. Itu juga adalah perkara yang mendatangkan faedah ya, ganjaran pahala, kerana merupakan sunnah anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis yang sahih yang meriwayatkan dia daripada Imam Ahmad, bermula kuda itu 3 bahagi. Dah. Bermula kuda itu 3 bahagi. Ya. Yang pertama, kuda yang ditambat akan dia di dalam sabilillah azza wa jalla. Ya, kuda yang ditambat di dalam sabilillah, maka harganya pahala. Jadi kuda yang dibuat
persediaan untuk berjuang di dalam fi sabilillah, ya, maka harganya pahala, menunggangnya pun pahala, pinjamnya pun pahala. Allah ini apabila kuda itu diniatkan, diwakafkan untuk kegunaan fi sabilillah, maka pahalalah bagi orang yang memberikannya, ya, orang yang menunggangkannya. Walaupun dia hanya sedekahkan, dia sediakan kuda tu tapi dia tak tunggang, mungkin ada orang lain pula yang akan menunggang kudanya, ya, orang yang menunggang pun dapat pahala, ya, orang yang meminjamnya, dipinjam untuk kegunaan fi sabilillah juga mendapat pahala. Yang kedua adalah kuda yang dibuat bertaruh atasnya oleh lelaki. Kuda dibuat bertaruh pula, ini berjudi. Maka apa harganya? Harganya berdosa lah. Dan menunggangnya akan dia pun berdosa juga. Ia terlibat dengan pertaruhan pula. Macam orang apa? Berjudi kuda kan, lumba kuda kan. Bertaruh atas kuda. Maka berdosa lah. Semua berlibat dengan apa? Pertaruhan judi kuda tu, semuanya berdosa. Yang menunggangnya pun berdosa. Walaupun dia tak berjudi, dia hanya bawa kuda je. Ya tak? Dia pun berdosa sama. Ya? Dan yang ketiga tu, kuda yang disediakan bagi belanja perut. Ini kuda yang disediakan untuk, mungkin untuk kegunaan pekerjaan dia, ataupun untuk pertanian ke, ataupun untuk pengangkutan dia. Maka mudah-mudahan ada dia menuntut daripada kepapaannya. Ini untuk kegunaan dia mencari rezeki, insya-Allah taala. Ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita faedah manfaat daripada kuliah kita pada malam ini tentang kelebihan kita berlatih anak panah, ya. Jadi melontar anak panah ni dikiaskan oleh bilangan ulama, ya. Ini juga merupakan tentang senjata, ya. Mungkin di zaman dahulu, selepas zaman penggunaan panah tu, mula zaman penggunaan istinggar, iaitu machine gun, ya, senapang, ya. Ianya juga dikiaskan. Maka ianya memerlukan latihan. Sebab apa? Untuk menembak kepada sasaran itu, ya. Jadi wallahu a'lam, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faedah manfaat daripada apa yang kita dengar pada malam ni. Semoga apa yang baik daripada Allah Taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Ada apa-apa nak tanya? Soalan? Ada? Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kefahaman apa yang baik itu kita sampaikan, ya, kepada ahli keluarga kita, sanak saudara kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, saudara-mara kita. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat. Kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.